Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Okay, hari ini saya nak bercerita mengenai Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan karya-karyanya dari satu sudut yang mungkin tak pernah orang cerita atau jarang diceritakan. Fasa-fasa Allahyarham dalam pengarahan. Okay, baru-baru ni saya mengulang balik tengok filem-filem arwah Tan Sri P. Ramlee, dan bila saya dah mengulang filem-filem tu dalam satu masa yang berdekatan, maksudnya satu filem, satu hari satu filem, satu filem. Jadi adalah benda yang saya nampak. Kalau dulu saya menonton satu filem tu, lepas tu dah lama, lepas tu baru menonton filem yang lain. Mungkin kita kadang-kadang terlepas pandang. Okay, kenapa saya menonton balik filem-filem arwah? Sebab anak saya, Nur Iman Hana, dia meminati filem, dan saya cuba untuk menunjukkan dia karyawan hebat tanah air, Tan Sri P. Ramlee, yang sebelum ni dia mula-mula keberatan juga nak menonton pasal dia lebih cenderung menonton filem-filem luar kan. Jadi bila saya terbuka hati dia satu hari tu, Abah jom tengok cerita P. Ramlee, saya terus suggest satu filem, Seniman Bujang Lapuk. Saya rasa itu adalah satu filem komedi terbaik daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan beliau tengoklah, dan sampai sekarang hari-hari dia nak menonton filem P. Ramlee. Dan okey, itu sedikit mengenai kenapa saya menonton balik cerita arwah, filem-filem arwah. Jadi apa yang saya nampak, dan apa yang saya nampak ni pun bermula daripada apa yang saya dapat tahu daripada dokumentari mengenai arwah di History Channel, yang saya rasa korang semua pernah tengok bagaimana dia punya susah payah dia, permulaan dia hingga ke akhir hayat, dia apa dia punya halangan dan pancaroba dia. Dengan pengetahuan daripada dokumentari itu, saya perasan satu benda mengenai filem-filem Tan Sri P. Ramlee. Okey, dia ada dua fasa dalam hidup arwah mengenai kerja-kerja pengarahan filem. Kalau dalam dunia seni secara keseluruhan, dia ada tiga fasa. Pertama adalah fasa dia menceburi bidang lakonan. Ini dalam filem, bukan nyanyian. Dalam filem lakonan, dia mula naik dari sebagai pelakon, dan kemudian dia dapat peluang mengarah di Shaw Brothers, dan kemudian dia berpindah ke Kuala Lumpur ke Merdeka Studio. So yang saya nak ceritakan adalah di mana kerja-kerja beliau di Shaw Brothers dan Merdeka Studio. Kedua-dua naskah atau kedua-dua fasa ni begitu berbeza dari sudut kualiti filem. Okey, ramai yang dah tengok History Channel, yang biografi Allahyarham mungkin dah tahu yang di Singapura, di Shaw Brothers, arwah mendapat apa yang dia nak. Bila dia nak mengarah tu, equipment apa yang dia nak, apa saja facilities yang dia nak diturutkan oleh bos lah. Sebab dia berjaya menarik penonton dan filmnya banyak laku. Jadi macam-macam kita boleh tengok semasa beliau dekat sana. Kita boleh tengok dia punya skala filem untuk masa tu sangat besar sebenarnya. Dari sudut set dia, dari sudut dalam studio, props, memang bila masa kecil tengok memang tak perasan. Tapi bila tengok balik sekarang, dekat Jalan Ampas tu dia memang mewah dengan pelbagai even sudut teknikalnya pun lebih jauh lebih baik. Dan sampai satu tahap dia berhijrah ke Kuala Lumpur. Bila dia dijanjikan di Kuala Lumpur, di Merdeka Studio, dia akan dapat lebih equipment yang lebih baik, dan macam-macam lah dijanjikan. Tetapi bila dia sampai Kuala Lumpur, benda tu tak berlaku lah. Benda tu tak berlaku. Sebaliknya yang terjadi dengan kekurangan-kekurangan peralatan, filem, equipment, kepakaran. Jadi dia terpaksa bekerja dengan apa yang ada di Kuala Lumpur, sebab dia pun dah
berhijrah ke Kuala Lumpur, dan dia rasa mungkin dia ada benda yang berlaku di Singapura dan dia takkan nak balik lagi ke sana, dan mungkin ada hal juga yang berlaku di sana. Jadi dia terpaksa demi minat dia terhadap filem, dia terpaksa untuk beradaptasi dengan kekurangan yang dia ada. Jadi itu satu benda yang saya sangat respect pada Allahyarham. Hingga ke hujung hayat dia, dia masih bercita-cita untuk membuat filem, membikin filem. Cita-cita, antara cita-cita yang sangat dia nak buat tapi tak dapat adalah nak menghasilkan filem pertama berwarna, untuk dia lah, untuk karya dia. Uh, itu yang terkilanah dia tak dapat nak hasilkan. Kalau berjaya dihasilkan, kita tak tahu macam mana kan. Tapi itulah. Okey, yang saya nak ceritakan adalah kualiti filem masa di Singapura dan Kuala Lumpur berbeza. Sebab kita boleh lihat daripada sudut yang paling ketara adalah prop, set dia, studio dia. Kalau tengok balik, satu contoh yang saya rasa antara set dia yang paling bajet besar adalah Alibaba Bujang Lapuk. Dia ada satu studio set dekat dalam bandar Baghdad silap saya. Lepas tu dalam gua, dan ada beberapa tempat lain lagi dengan dalam rumah Kasim Baba. Satu lagi kita boleh lihat dalam Seniman Bujang Lapuk dan franchise Bujang Lapuk, macam mana rumah-rumah set dalam rumah Bujang Lapuk tu dengan dia punya background, dengan dekat luar dia apa semua. Kalau kita boleh tengok Bujang Lapuk dengan Doremi. Kenapa saya kata Doremi? Pasal Doremi ni dia cuba untuk membuat satu konsep yang lebih kurang sama dengan Bujang Lapuk. Sebab tu saya comparekan dengan Doremi. Kita boleh tengok masa Bujang Lapuk, masa dia duduk dalam rumah bujang tu, dengan jiran yang ramai, dengan dekat luarnya, kawasan set luar dia, mewah lah saya kata. Macam memang bajet besar. Tapi bila kita tengok Doremi, antara set dia adalah masa dekat rumah Mi dengan rumah buruk tu, dan sebelah tu ada rumah girlfriend dia dengan itu antara lepas tu adalah rumah orang kaya yang dia pergi cuba jual bros gigi, ubat gigi tu. Tapi kita boleh tengok perbezaannya sangat jauh berbeza, disebabkan kekurangan pakar dan kekurangan tenaga kerja dan juga peralatan. Itu juga saya rasa dia menjejaskan kualiti editing filem semasa dekat Merdeka Studio. Kita boleh tengok editingnya agak tidak kemas kalau dibandingkan dengan semasa di Jalan Ampas. Jalan Ampas memang saya rasa detail, memang saya rasa detailing, editing yang sangat bagus. Dekat Merdeka Studio kita boleh tengok, dan dekat Merdeka Studio jugalah saya perasan yang lakonan kebanyakan daripada pelakon, terutama pelakon perempuan watak utama, saya rasa lakonan even ada bahagian-bahagian yang pelakon memandang kepada kamera, tak dibuang. Contoh-contoh itu antara contoh lah. Dan kenapa saya rasa benda tu terjadi? Kerana mungkin untuk menjimatkan ken filem lah. Filem mungkin dia tak semewah dulu, dia boleh guna banyak mungkin bajet, dan dekat Merdeka Studio mungkin terhad penggunaan filem tu. Jadi dia tak boleh nak reshoot banyak kali, dan adalah beberapa bahagian lakonan yang saya rasa sedikit mengecewakan kalau dibandingkan dengan kualiti atau standard Jalan Ampas. Tetapi ini bukan saya menidakkan filem-filem di Merdeka Studio tu dan mengatakan dia tak best, tak bagus. Sebenarnya dia tetap naskah yang baik dengan penceritaan yang menghiburkan, kualiti pengarahan yang saya rasa masih sangat baik. Kalau diingatkan balik masa kecil-kecil kita menonton, saya menonton, saya tak nampak pun perbezaan ni. Saya nampak cerita Allahyarham Tan Sri P. semuanya best. Semuanya best. Sebab kita menonton masa tu dengan tanpa melihat teknikal atau apa, kita hanya menerima dia sebagai satu hiburan kan, sebagai satu filem yang tanpa kita perlu pening-pening fikir pasal set ke teknikal ke. Dan even ke sampai filem terakhir dia, Laksamana Doremi, tetap kita rasa best, tetap kita bercerita balik mengenai dialog-dialog filem, kita bercerita balik mengenai scene-scene filem tu. Sampai sekarang kita masih ingat.
Tapi bila kita kenang balik dengan kekurangan dia masa tu, dia masih bercuba untuk berkarya dengan menggunakan special effect lagi, membuatkan apa tikar terbang apa semua. Saya rasa kalau dia beri satu bajet yang lagi besar dan kelengkapan dan kebakaran yang lagi bagus, saya rasa dia boleh jadi satu yang lebih cantik lah visualnya. Cuba kita lihat balik masa Laksamana Doremi, masa dia jumpa raja tu lah. Raja tu dengan dia punya bendahari apa, orang-orang di sekeliling dia, bawah pokok aja dia duduk. Dan alasan dia adalah dia punya bandar, dia punya apa, negeri tu dah diserang oleh Jason King. Jadi padang jarak padang terkukur lah, kosong aja. Kalau diikutkan, kalau ada bajet mungkin dia akan buat rumah yang diruntuhkan apa kan. Tapi di situ kita boleh tengok betapa dia tak ada bajet dan filem tu tetap dihasilkan dengan kreativiti yang ada, dengan kekurangan yang ada, dan dia tetap menjadi menghiburkan. Cuma dari sudut technical dan production value dia tu ada kekurangan lah. Tapi ya, bila dia sebuah filem dan penceritaan yang baik, dia tetap sampai kepada kita, sampai kepada hati kita, dan kita tetap akan terhibur. Jadi itulah semangat yang saya sangat selut dengan Allahyarham. Dan benda ni jugalah kita boleh ambil jadi iktibar kepada pembikin filem yang perlu menghasilkan filem dari hati dan perlu menghasilkan filem dengan treatment yang betul, dengan penceritaan yang baik. Bukan benda-benda lain tak penting, teknikal tak penting, tapi kuatkan itu dulu, core itu. Yang penting itu kuatkan dulu, kemudian dibantu dengan teknikal dan special effect atau CGI ke apa. Bukan kita terus fikirkan benda-benda tu dulu. Jadi penceritaan atau tunggak storyline tu tak diambil berat. Jadi itu yang banyak kekurangan sekarang saya lihat. Banyak yang kita boleh belajar dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sebenarnya, daripada sudut pemikiran filem, daripada sudut social kritik dia dalam filem. Social kritik dia dalam filem sampai sekarang masih relevan kalau kita tengok balik. Sebab tu saya rasa kita boleh still terhibur bila menonton balik, sebab banyak benda yang berlaku dalam tu masih berlaku sekarang. Dan ya, bila saya melihat balik filem-filem komedi terutamanya, pada saya Seniman Bujang Lapuk adalah filem yang terbaik daripada Allahyarham dari sudut genre komedinya. Itu memang kita tengok, setiap kali tengok kita akan pecah gelak. Dan Allahyarham Sudin dalam filem tu adalah terbaik lakonan dia. Kita boleh tengok balik dari permulaan Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk, kita boleh lihat dia punya progress. Dari first tu masih memang kelakar, tapi dia masih belum sepenuhnya. Tapi dekat Seniman Bujang Lapuk dia memang peak betul lakonan Allahyarham Sudin. Saya rasa itu adalah yang terbaik, dan sudah semestinya Allahyarham Aziz pun memang dekat situ dia adalah yang memang, dia orang bertiga ni dekat situ peak lah, memang terbaik dekat situ. Memang gelak pun rasa macam setiap kali gelak lah, keluar air mata lah Seniman Bujang Lapuk kan. Ya, itulah yang saya nampak lah, yang saya perasan, yang sebelum ni saya tak perasan. Perbezaan dua production house tu menghasilkan dua keputusan atau result filem yang berbeza dari orang yang sama. Filem ni memainkan banyak unsur-unsur yang digabungkan untuk menjadikan satu naskah tu. So ada kekurangan di sana, di sini, maka akan terjejaslah sesuatu naskah tu. Jadi itu saja saya nak berkongsi dalam cerita ini. Terima kasih kerana menonton Bob Perspektif. Assalamualaikum.